Amalan aquaculture. Aquaculture ialah untuk menghasilkan dan menguruskan pengeluaran hidupan air secara cekap dan mampan. Amalan aquaculture melibatkan pemantauan dan pengurusan persekitaran air, penyediaan makanan yang sesuai dan penjagaan untuk mencegah penyakit. Aquaculture memainkan peranan penting dalam memenuhi keperluan protein global, mengurangkan tekanan terhadap stok ikan liar dan memberikan peluang ekonomi kepada komuniti tempatan. Namun penting untuk menekankan bahawa amalan aquaculture perlu diurus dengan bijak untuk meminimalkan kesan negatif terhadap alam sekitar dan memastikan kelestarian jangka panjang. Latar belakang tugasan. Kami dibahagikan kepada 5 kumpulan terdiri daripada 3 kumpulan ikan keli, 1 kumpulan ikan patin dan 1 kumpulan ikan tilapia. Setiap kumpulan dianggotai oleh 5 orang pelajar. Setiap kumpulan diberi sebanyak 50 ekor ikan. Kumpulan kami diberi ikan keli, iaitu spesies Clarias bajracus. Ikan ini diternak di dalam tangki air hitam berbentuk bulat. Seterusnya adalah objektif ternakan. Objektif yang pertama ialah pelajar dapat menjelaskan secara terperinci berkaitan kaedah pelaksanaan peternakan ikan sebelum, semasa dan selepas, bermula dari penyediaan tangki sehinggalah penilaian hasil akhir. Objektif yang kedua ialah pelajar dapat menyatakan hasil dan impak yang diperoleh daripada aktiviti peternakan ini. Objektif yang terakhir adalah pelajar dapat menyenaraikan masalah yang dihadapi serta menyatakan cara-cara untuk menyelesaikan masalah tersebut, seperti contoh masalah penyakit yang dihadapi oleh ikan, masalah kekurangan makanan atau masalah kekurangan nutrien dalam tangki tersebut. Seterusnya ialah kaedah pelaksanaan. Kami telah membagikan kaedah pelaksanaan kepada sebelum, semasa dan selepas. Untuk sebelum, kami telah melakukan pembersihan kawasan di mana kami telah membersihkan tangki ikan dan tangki simpanan air. Seterusnya, kami juga telah membersihkan saluran air yang tersumbat dengan rumpai-rumpai. Seterusnya, kami juga telah memasangkan aeration di dalam tangki ikan dan tangki simpanan air. Dan kami juga telah meletakkan anti-klorin sebanyak 1 penutup botol anti-klorin di dalam tangki ikan dan tangki simpanan air. Seterusnya ialah pemilihan spesies ikan. Kami telah memilih ikan komersial iaitu ikan keli sebagai ikan ternakan kami. Kami telah menimbang berat purata ikan sebelum kami memasukkan di dalam tangki untuk mengira purata makanan yang perlu diberi kepada ikan setiap hari menggunakan kiraan FCR iaitu Food Conversion Ratio. Setelah itu, kami memindahkan ikan ke dalam tangki ikan. Seterusnya ialah semasa pelaksanaan. Antara perkara yang telah kami lakukan semasa pelaksanaan ialah penjagaan kualiti air. Untuk penjagaan kualiti air ini, kami telah menukar air apabila keruh. Seterusnya juga, untuk menjaga kualiti air ini, kami telah memastikan air dalam keadaan yang baik dengan memastikan kadar pH air, kadar amonia, kadar nitrit dan nitrat dalam air adalah pada keadaan yang baik. Seterusnya ialah pemberian makanan. Kami telah memberi makanan kepada ikan sebanyak 2 kali sehari iaitu pada waktu pagi dan waktu petang. Jumlah pemberian makanan yang kami beri akan berubah mengikut keadaan ikan iaitu apabila ikan besar kami akan menukar jumlah makanan yang kami beri dengan menimbang balik ikan tersebut iaitu berat purata mereka dan mengira balik kadar FCR untuk kami beri makanan kepada ikan itu. Dan yang terakhir ialah kawalan penyakit. Untuk kawalan penyakit ini, kami telah menutup tangki ikan dengan penutupnya untuk mengelakkan haiwan liar seperti katak untuk masuk ke dalam tangki ikan kami dan bertelur. Dan akhir sekali ialah selepas pelaksanaan. Kami belum melakukan lagi kaedah proses kendalian lepas tuai ini kerana kendalian lepas tuai ini akan dilakukan semasa minggu ke-14. Baiklah, di sini dilihatkan gambar-gambar pelaksanaan proses yang telah kami lakukan iaitu proses pembersihan tangki ikan dan tangki simpanan air. Seterusnya proses pembersihan saluran air dan juga proses pemindahan ikan ke dalam tangki ikan.
Baiklah, seterusnya gambar untuk proses masa pelaksanaan. Di sini kita dapat lihat gambar untuk proses pemberian makanan kepada ikan, proses pemeriksaan pH air, amonia air, nitrit air dan nitrat air untuk menjaga kualiti air. Seterusnya gambar proses timbang makanan sebelum diberikan kepada ikan dan proses tukar air yang telah keruh untuk menjaga kualiti air. Bagi hasil dan impak pula daripada segi pengalaman, kami telah mendapat pengalaman dalam penternakan ikan keli dari segi penjagaan dan pengurusan seperti pemberian makanan ikan, kebersihan tangki dan air serta kesihatan ikan. Daripada kerjasama kumpulan kami dapat bekerjasama dalam satu kumpulan untuk menjayakan projek penternakan ikan keli ini dari segi jadual pemberian makanan dan pembersihan tangki. Dan hasil dan impak untuk kaedah penjagaan, kumpulan kami juga dapat mengenal pasti masalah dan penyakit ikan serta dapat mempelajari cara-cara untuk mengatasinya. Selain daripada itu, hasil dan impak bagi peternakan ikan keli ini dapat dibudayakan dalam bidang keusahawanan, yang mana segala pengalaman yang diperoleh daripada peternakan ikan keli ini dapat digunakan dalam bidang perniagaan, contohnya perniagaan peternakan ikan keli. Baiklah, seterusnya melihat kepada aspek masalah yang timbul sepanjang penjagaan dan penyelesaian yang diterapkan untuk masalah tersebut. Yang pertama, masalah air tangki ikan yang menjadi keruh yang mengambil masa 2 hingga 3 hari. Penyelesaian yang diambil adalah membuang 2/3 air dalam tangki dan menambah air daripada tangki simpanan yang telah dicampurkan anti klorin. Masalah kedua, kekangan masa untuk penjagaan setiap hari. Disebabkan ahli kumpulan semuanya adalah pelajar, jadi ada masa tertentu kami perlu pergi ke kelas dan sebagainya. Oleh itu, penyelesaian yang diambil adalah membuatkan jadualan tugas dan bekerjasama dengan kumpulan lain untuk membantu memberi makan ikan. Jadi kalau ada kumpulan lain yang pergi memberi makan ikan pada hari tertentu, mereka akan membantu kami untuk memberi makan ikan pada kumpulan kami juga. Masalah ketiga, terdapat ikan yang mati sepanjang tempoh penjagaan. Jika berlaku kematian dalam tangki, kami akan memindahkan keseluruhan ikan yang hidup ke tangki yang baru untuk mengelakkan penyebaran penyakit. Dan tangki yang telah digunakan akan dibersihkan sepenuhnya sebelum digunakan semula. Masalah ketujuh adalah terdapat waktu di mana ikan kurang berselera untuk makan. Jika ikan kurang berselera untuk makan, kami akan memberi makan pellets kepada ikan secara beransur-ansur untuk mengelakkan pembaziran makanan. Masalah ke-8, antara punca kematian ikan untuk kumpulan kami adalah ikan melompat keluar daripada tangki. Oleh itu, kami menutup tangki ikan dengan penutup dan hanya memberi sedikit ruang kecil untuk pengudaraan. Masalah ke-9, kami risau akan penyebaran penyakit melalui peralatan penjagaan ikan. Oleh itu, sebelum menggunakan peralatan yang terdapat di ladang untuk penjagaan, kami akan membersihkannya terlebih dahulu dan kami akan menggunakan peralatan yang sama setiap kali ingin membuat penjagaan dan sebagainya. Masalah terakhir iaitu persaingan makanan antara ikan di dalam tangki. Jika berlaku persaingan, kami akan melakukan penimbangan berat secara berkala untuk mendapatkan berat semasa ikan. Oleh itu, kami akan dapat jumlah makanan yang patut diberikan kepada ikan untuk mengelakkan persaingan makanan antara ikan. Seterusnya, yang terakhir adalah kesimpulan. Peternakan ikan bukanlah satu hal yang boleh diambil mudah. Pengendalian ikan harus dilakukan dengan teliti mengikut langkah-langkah yang betul, bermula dari sebelum aktiviti dijalankan sehinggalah selepas aktiviti ini dijalankan. Terdapat pelbagai cabaran dan masalah yang timbul seiring aktiviti ini dijalankan. Namun, setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Begitu juga dengan peternakan ikan. Oleh itu, setiap kerja yang dilakukan mestilah dilakukan dengan teliti dan penuh ketekunan untuk mendapatkan hasil yang berkualiti dan bermutu tinggi pada akhir aktiviti ini.